وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأنبياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini kita masih kekal dalam keadaan bernyawa. Anggota kita masih berfungsi untuk memboleh kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang baik, untuk mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dan itu mudah-mudahan terjadikan diri kita ini orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, barulah kita ada jaminan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kan kita dalam dunia ini bukannya nak nongkat je, kena semayang masa, semayang hayat. Tak lama lagi kita kan dikeluarkan dari dunia ini dan pergi balik ke kampung kita itu akhirat. Semua orang yang cakap begitu, yang dia tidak dalam hidupnya, dia dulu ikut adanya, tapi yang sebenarnya belum tahu. Karena mati itu bukan ada rukun. Ada ke rukun mati? Rukun mati yang pertama itu ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang keempat lemah jantung ada. Yang lima kecemasan ada. Yang keenam gaut ada. Tak ada. Ditahan kau nak mati itu. Apa kata Allah? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu pasti akan menemui kamu. Dia datang. Dia tanda mereka datang ke. Kalau boleh kita nak lari dari mati itu, dia pening kita peledor. Yang mati itu. Nah. Tapi apa? Aktifas badan aktifas. Yang mati itu. Tapi mati juga. Dia akan datang menemui kita. Kita tak payah jemput, dia datang aja. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang pentingnya mati tidak mati, tapi apa kesediaan kita setelah kita mati.
Bila kita mati agaknya boleh tak kita jawab soalan masa dan akhir. Lepas kita tidak, kita dari siksa kubur. Bangkit kita macam mana? Sempurna kejadian kita ataupun kita bangkit seperti binatang yang perangai yang kita amal dalam dunia ini. Kemudian di padang mahsyar macam mana? Ada kenderaan tak dari kubur pergi ke padang mahsyar? Bagaimana kita dihisap? Dengan kebersangatan hisapnya. Kemudian penerimaan kita dari tangan kanan ke tangan kiri ataupun dari belakang. Kemudian ditimbang berat pahala ke berat dosa. Kemudian menuju siratal mustaqim. Lepas ke dah. Itu yang patut kita ambil kira, yang patut kita fikirkan. Dan untuk itu ulama-ulama telah mengarang beberapa kitab. Di antaranya ialah ulama ini. Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia mengarang kitab namanya Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang kita baca pada siri ini. Berbagai-bagai tajuk boleh kita baca. Yang pertama akidah, untuk menjadikan diri kita orang bertakwa. Itu orang empat rakah. Kita baca dah habis baca tu. Pas semayang dah habis. Lalu buat puasa dah habis. Buat zakat dah habis. Lagi buat lagi. Baca Quran dah habis. Zikir dan doa. Mana-mana doa lagi baca itu ya. Sudah habis. Kemudian amal ma'ruf nahi munkar sudah selesai ke. Kemudian jihad. Sudah kita baca itu sudah. Ya, sekarang ni kehakiman kemasyarakatan kita baca dulu. Kami masuk dalam soal nikah kahwin. Dia sedang membaca soal perihal nikah dan kahwin. Kalau kita hidup nak berkeluarga, bila berkeluarga kena nikah, kena kahwin, dapat anak. Macam mana didik anak, macam mana didik isteri, macam mana menjaga rumah tangga. Itu yang kita baca insyaAllah ya. Setengah dah baca pun. Nak baca penghujung aja. Untuk pagi ini bersambung ini, yaitu tajuknya berbuat baik kepada hamba saya. Bersolat tak nak saya kabarkan. Tapi saya lain, kita saya lain bersolatnya, tentang perempuan lain bersolatnya. Jadi kita dua ni. Tapi tajuk macam ni dua. Berbuat baik kepada hamba saya. Hamba saya ni sekarang dah tak ada. Cari tak jumpa. Di dalam negara Islam tak ada dah. Hukumnya masih ada, tapi tak ada siapa yang mengamalnya. Kerana Islam itu sendiri, sistem hidup dia mengikiskan atau menghakiskan perhambaan. Akhirnya seorang hamba pun tak ada. Cara hidup sendiri. Kerana pahala yang paling besar dalam Islam ialah membebaskan hamba. Itu pahala yang paling besar, membebaskan hamba. Jadi masing-masing nak kubur tu. Tak ada akta pun yang membebaskan hamba, tapi masih sudah tak ada hamba. Tapi negara-negara lain walaupun ada akta, tapi perhambaan masih ada lagi. Amerika umpamanya masih ada. Walaupun berperang tu nak menghapuskan hamba. Antara Amerika, USA itu belah utara dan belah selatan berperang. Antara Abraham Lincoln dan General Custer. General selatan itu namanya General Custer. Belah utara itu Presidennya Abraham Lincoln berperang dua-dua tu. General Custer mempertahankan penghambaan. Abraham Lincoln nak menghapuskan penghambaan. Akhirnya menang Abraham Lincoln. Maka terhapus ada akta yang menghapuskan perhambaan di Amerika Selatan, di Amerika Syarikat. Tapi perhambaan masih ada lagi, walaupun dah terhapus. Dan Islam undang-undang masih ada. Al-Quran tentang perhambaan tetap ada, tak pernah hapus. Tapi hamba yang dah tak ada. Karena sistem Islam itu sendiri menghapuskan perhambaan. Ini boleh juga. Jadi kalau ada lagi hamba tu, kita mesti berbuat baik dengan hamba saya kita. Hamba ni tawanan perang. Kita perang dengan musuh, bila menang, kita jadikan perempuan-perempuan yang kita tawan tu jadi hamba-hamba kita. Dan kita boleh lakukan apa saja. Cara hamba tu ada perjanjian ni. Tentang hamba-hamba tu boleh ada perjanjian dengan yang berautoriti, yang berkuasa. Cuma dalam Islam kena kita berbuat baik kepada hamba-hamba. Yang bukan Islam dia memang menghamba mungkin hamba tu.
gaji tak bagi, rumah tak bagi, makan minum belayan dan sebagainya, pakaian tak baginya, itu orang bukan Islam. Islam tak boleh begitu. Islam mesti kita melayan hamba itu dengan sebaik-baik layanan. Baik maksudnya berbuat baik kepada hamba saya, mengenai berbuat baik kepada hamba saya dan orang-orang yang dimiliki memang terdapat perintah. Terdapat perintah dari anjuran untuk melakukannya. Boleh. Penghambaan boleh. Maknanya memiliki hamba itu hukumnya harus dalam Islam. Bukan dalam. Nabi sendiri ada hamba. Dihadiahkan oleh seorang raja Mesir kepada Nabi sendiri. Namanya Mariatul Qibti. Itu hamba Nabi itu ya. Dari Mariatul Qibti itu terdapat seorang anak. Tapi anak itu mati kecil. Nah, siapa tahu nama anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu mati, Ibrahim itu hamba. Hamba apa? Hamba Rasulullah. Anak Rasulullah berada hamba yang nama Mariatul Qibti. Tapi mati kecil. Dari lahir dah beberapa bulan sudah mati. Menangis. Itu anak lelaki menangis Nabi apanya? Keluar air mata. Bukan mau kaum, bukan mata. Dia menangis. Melihatkan anak yang kecil itu meninggal dunia. Akhirnya. Jadi ada pengambahan yang selalu ada. Apa dalilnya? Ayat Quran tersebut ya. Apa kata Allah? Wa'budullah. Yang kita baca ayat ini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil janb wa ibn sabil wa ma malakat aymanuhum. Artinya dan sembahlah Allah, menyembah Allah dengan sembah yang lain. Wa'budullah, dan menyembah Allah dengan sembah yang lain. Dan jangan kamu mempersekutukannya dengan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sekali mensyirikkan Allah. Kalau nak masuk surga, jangan mensyirikkan Allah. Dalam ayat lain kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surah Kahfi ujung sekali. Ya, barang siapa berharap nak masuk surga, nak jumpa dengan Allah di surga, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya di surga aja, lain tak berat, nak jumpa dengan Tuhan hanya di surga aja. Nah, maka hendaklah ia beramal dengan beramal soleh. Kalau amal amalan solehan, amal soleh itu artinya apa? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Beramal amalan solehan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah itu dengan apa saja. Daripada hamba-hambanya, apa saja satu yang kita mensyirikkan Allah, yang kita lain dengan Allah sebagai Tuhan. Jangan menyamakan Allah dengan matahari, jangan menyamakan Allah dengan bulan, jangan menyamakan Allah dengan patung, dengan berhala dan sebagainya. Jangan syirik untuk syirik Allah. Syirik ada tiga. Yang pertama syirik jali namanya. Syirik jali, syirik yang nyata. Orang nyembah patung, orang nyembah berhala, orang nyembah gunung, orang nyembah matahari, itu syirik jali. Nampak di kita. Yang kedua namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita tak nampak, tak sedar kecuali dia ada ilmu pengetahuan. Dia sendiri tak sedar bahawa dia telah melakukan syirik. Nama syiriknya khafi, yang tersembunyi. Di antara contohnya, dia pangkat besar. Dijemput dia memberi ceramah, merasmikan satu-satu majlis. Dia pun senang. Bila dia datang tengok depan itu ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristian, ada orang sekular, ada orang kebakaran. Lalu dia nak ambil hati semua penonton itu, dia mengata semua agama adalah baik, semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Kerana bukan semua agama baik, yang baik hanya Islam saja, yang lain tak baik.
Tapi dia nak mengambil hati semua penonton itu. Dia katakan semua agama adalah baik. Dan menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Communism, menyamakan Islam dengan Secularism. Syirik itu namanya. Jangan sekali syirik. Itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang banyak orang tak sedar kecuali dia ada ilmu pengetahuan. Itu dia. Jangan sekali syirik ya. Jangan kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa berbaik. Jangan lupa kepada ibu bapa. Selalu mendoakan untuk ibu dan bapa ya. Buat baik kepada ibu bapa. Kemudian selain ibu bapa, lepas ibu bapa, kaum kerabat, mak saudara, pak saudara, tok, nenek, ya, sepupu dan sebagainya. Itu kaum kerabat. Kemudian anak-anak yatim. Anak-anak yatim banyak sekarang ni. Ya, ada sekolah anak yatim. Ya, banyak perempuan-perempuan yang mengumpulkan anak-anak yatim dalam satu institusi yang itu. Cari yang mana? Sematanya yang satu anak yatim. Kemudian orang-orang miskin orang miskin, orang miskin, bermasakin. Kemudian tetangga yang menjadi kerabat, jiran-jiran itu, jadi sahabat, buat baik kepada mereka, jaga kebaikan mereka. Tetangga yang bukan kerabat, tetangga juga jiran tapi bukan saudara, cuma kebetulan jadi jiran, buat baik dengan dia, dengan musuh, walaupun kafir. Walaupun kafir kita nak berbaik dengan dia. Walaupun bukan kerabat kan. Kemudian teman dalam perjalanan. Kalau kita berjalan, satu kumpulan umpamanya pergi melancong dia, teman-teman itu kita kena berbaik dengan dia, menjaga kebajikan dia dalam perjalanan. Contohnya dia buat rombongan ke Turki umpamanya. Ada 2-3 belas orang. Semua itu jadi teman dalam perjalanan ya. Menjadi kerabat itu. Tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman yang dalam perjalanan. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya orang musafir. Orang yang jalan sana-sana, berjalan sana kemari jadi musafir. Dia datang ke jauh. Dan orang yang dimiliki, ini hamba-hamba, orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, kaum malakat yang kamu miliki, mana dia kaum malakat? Wa ma malakat imanukum ya, aimanukum dengan tangan kanan kamu. Artinya hamba-hamba kamu itu. Akhirnya kita kena buat baik pada golongan-golongan ini. Apa golongan ini? Ya, yang pertama nak nyembah Allah saja, jangan mensyirikkan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa buat baik. Kemudian kedua, yang ketiga kerabat-kerabat. Yang keempat anak yatim. Yang kelima orang miskin. Yang keenam jiran. Jiran pada kerabat kita tu. Wajar zil qurba. Kemudian jiran-jiran yang bukan kerabat, jiran tapi bukan kerabat kita. Kemudian lagi itu apa? Jiran-jiran yang lain yang bersama dengan kita tu, ya. Wa sahibil bil jamb. Kemudian bagi sahabat orang yang bermusafir bersama dengan kita. Kemudian hamba-hamba yang kamu miliki dengan tangan kanan kamu itu. Sunnah baik. Itu ayat Quran surah An-Nisa ayat yang 36. Ya, kalau golongan-golongan itu kena kita buat baik. Jangan biarkan mereka itu menderita. Jangan biarkan mereka itu sengsara. Cari jaga kebajikan mereka. Kemudian apa kata Nabi? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluka ta'aluhu wa kasbatuhu bil ma'ruf wa alla yukallifu
yukallifu minal amali ma la yatiq, ma la yutiq. Artinya hamba saya, hamba kalau ada, kalau tak ada relevan dengan kita lah. Tapi kalau ada, buat hamba saya wajib diberi makan. Kalau dia ada hamba, wajib bagi makan. Apa yang kita makan itulah dia makan. Jangan dia bagi dia apa lebih makan kita bagi dia dah. Bagi dia makan yang elok. Wajib diberi makan dan pakaian. Dengan cara yang baik, pakaian pun gaya yang elok. Dengan bagi baju dan camping dia yang lusuh-lusuh bagi dia pakai yang elok. Dan tidak boleh dipaksakan kerja-kerja yang dia tidak tahan menanggungnya. Jangan buat kerja yang dia tak lalu. Dia dah tua, umur dalam 81, umur banyak. Jangan suruh dia menyanyuk. Kalau suruh menyanyuk dah. Kena 3 langkah dah jatuh bawah. Jangan suruh dia jadi tukang besi ke apa ni. Angkat tukar tak lalu je. Dia tak lalu buatnya dia paksa. Itu Nabi bawa itu Kemudian pekerjaan Nabi hadis lain. Dalam hadis lain itu apa? Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Uzimuhum bima ta'kulun. Lagi waksuhum mimma talbisun. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun ma la yutiqun famah ba'tum famsaku wa ma karihtum Fabiyumu wala ta'lubu khalqullah fa inna allaha malakakum iyahum walau syaa Allahu lamalkahum iyakum. Wa qala rajulun ya Rasulullah kam ta'fu anil khalid. Wa qala alaihi salatu wassalam u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Bertakwalah, karena bertakwalah kepada Allah. Ya. Karena nak layan hamba itu kerana kita bertakwa kepada Allah, kita layan hamba dengan baik, ya. Bertakwa kepada Allah sebab kerana Allah, ya. Yang akan lain bertakwalah kepada Allah terhadap orang-orang yang dimiliki pada hamba, jaga baik, ya. Pelihara dia elok. Itu manusia yang kita miliki. Yang kita miliki oleh tangan kanan kamu tu, seperti hamba saya. Berilah mereka makanan yang kamu makan. Apa yang kita makan tom yum, bagi dia tom yum. Kita makan bistik, bagi dia bistik. Kita makan sate, dia bagi dia sate. Jangan kita makan sate, bagi dia nasi mentah, nasi semalam. Jangan. Kita makan bistik, bagi dia nasi apa? Nasi lemak yang udah basi tu. Jangan. Apa yang kita makan, bagi dia makan. Ya, berilah mereka makanan yang kamu makan dan pakaian yang kamu pakai. Kita pakai kot, bagi dia kot. Kita pakai tie, bagi dia tie. Kita pakai apa? Pakai lubang, bagi dia lubang. Jangan bagi dia seluar pendek aja. Selendang dia bawa seluar dia keluar. Apa yang kita pakai, kita bagi pakaian bagi dia. Dan jangan memaksa mereka mengerjakan sesuatu kerja yang mereka tidak mampu melakukannya. Dia sampai buat yang bagi kerja, jangan bagi pada itu, ya. Yang mana di antara hamba saya
hamba saya itu yang kamu suka. Tahanlah mereka. Kalau yang mana yang disuka itu tahan mereka. Dan yang mana kamu tidak suka, juallah mereka. Tak suka jual orang lain, kepada yang lain. Kalau tak suka dengan hamba itu, jangan pukul dia, jangan diseksa dia, jangan hentak-hentak badannya. Kalau tak suka dengan dia, jual kan. Yang lain, jual mereka kepada orang lain. Ada dia. Yang mana kamu tidak suka, juallah mereka kepada yang lain. Jangan kamu menyiksa makhluk Allah. Bukan hamba aja, makhluk Allah yang disiksa. Kucing yang disiksa, anjing yang disiksa, lipah yang disiksa. Nak bunuh-bunuh aja, jangan siksa. Semua yang disiksa. Nak bunuh-bunuh aja, jangan bakar. Semua yang dibakar. Bakar bukan hak kita. Allah yang bakar, kita boleh ya. Jadi jangan siksa makhluk Allah tu. Tak kira siapa lah. Kucing ke, anjing ke, kambing ke, lembu ke, jangan siksa mereka ya. Jangan kamu menyiksa makhluk Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka milik kamu. Hamba itu milik kita, jangan siksa. Dan jika dia mahu, boleh dijadikannya kamu itu milik mereka. Boleh dan dikembalikan dengan Allah. Kita jadi hamba jadi tuan. Boleh tak? Kalau tak boleh, kita jadi hamba jadi tuan. Ada tak hamba sekarang yang jadi presiden? Asalnya hamba. Lepas tu, di mana-mana merdeka jadi presiden Afrika Selatan. Apa tahu namanya? Apa tahu namanya? Nelson Mandela. Jadi presiden Afrika Selatan. Di ASEAN itu, hamba saya masuk penjara waktu itu, disiksa dalam penjara. Akhirnya mereka berjuang menentang apartheid, terhapus apartheid, bebas Nelson Mandela dalam penjara. Dia pula dilantik menjadi presiden Afrika Selatan itu. Kemudian sampai pensiun. Udah pensiun dia jadi statesman. Statesman artinya kenegarawan. Siapa melawan Afrika Selatan mesti jumpa dengan dia, mesti bertemu dengan dia, memberi kehormatan kepada dia. Sampai dia mati dah pun. Itu Nelson Mandela. Boleh tak? Asalnya hamba, asalnya hina, boleh dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mulia boleh tak dihina oleh Allah Ta'ala? Orang yang mulia boleh tak dihina oleh Allah Ta'ala? Boleh ya. Orang yang berkuasa, sekarang dah menjaga, ada tak betul? Dulu kuasa penuh, sekarang dah menjaga, ada tak? Semua Allah yang menentukan segala ini. Kita wirid setiap malam tu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Setiap malam itu. Katakanlah Allah akan memberi kuasa kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan mencabut kuasa dari siapa yang dikehendakinya. Dan dia memuliakan siapa yang dia kehendaki dan menghina siapa yang dia kehendaki. Dengan kekuasaannya. Itu semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah nak hina, kalau Allah nak muliakan. Jadi pemimpin dulu pemimpin, betul jadi baduan. Ada tak? Ada. Dulu baduan jadi pemimpin, ada juga. Semua terserah pada Allah SWT. Kerana Allah menentukan segala-galanya. Ini mau betul juga. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan mereka itu milik kamu, dan jika kamu, jika dia mau, boleh dijadikan kamu milik mereka. Dan seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya, sampai berapa kali kita harus memaafkan hamba saya itu? Jawab baginda, maafkan dia sampai 70 kali setiap hari. Sehari 70 kali, maaf dia. Boleh?
Anda memaafkan itulah orang yang paling gagah kata Nabi. Orang yang paling gagah ialah orang yang menahan marah ketika dia berkuasa untuk melakukan apa-apa terhadap. Dia 73 kali boleh memaafkan hamba kita. Sehingga 70 kali, 70 kali maaf setiap hari. Bukan sekali tu, 70 kali setiap hari. Hari ini 70 kali maaf, esok 70 kali maaf. Itulah dia orang yang paling gagah memaafkan seseorang yang lain. Ya. 3 golongan yang takkan dapat mencium bau syurga. 3 golongan manusia yang tak dapat mencium bau syurga. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, takkan dapat masuk syurga. Yang kedua, anak-anak yang derhaka terhadap ibu bapaknya, tak dapat masuk syurga. Yang ketiga, orang yang memutus silaturahim, bermusuh dengan orang, tak tegur, sengaja, dengan tanpa apa sebab-sebab alasan-alasan yang menasabah. Itu 3 golongan. Dapat tak? Yang pertama, orang yang syirikkan Allah, itu mestilah. Karena orang syirik itu jauh daripada syurga. Ya, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Siapa mensyirikkan Allah maka dia telah sesat dan kesesatan yang jauh. Itu orang mensyirikkan Allah. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Jangan sekali-kali derhaka kepada ibu bapa. Ya, karena Allah larang. Apa kata Allah? Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sekiranya ibu bapa kamu itu tua di bawah jagaan kamu atau kedua-duanya di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka. Mana boleh? Itu ucapan bantahan yang paling ringan, namanya uffin, ya. Tak boleh, yang paling ringan tak boleh. Bila kalau nanti lagi tak boleh. Contoh ini jangan. Ya. Jangan sekali bantah. Fala taqul lahumā uff, jangan kamu katakan kepada kedua mereka. Itu bantahan yang paling ringan, bantahan yang paling lembut. Pun tak boleh. Wala tanharhumā, jangan kamu tengking-tengking mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau ada lagi lemah Allah, saya yakin ada lagi tuan-tuan perempuan ni ada lemah Allah lagi. Jaga itu. Jangan sekali-kali tengking mereka. Nanti kalau bapa tu buka, kalau dia buka mana? Jangan tengking. Cakap kuat dengan nengkin serupa beda. Lain, cakap kuat lain, nengkin lain. Nengkin menghordik. Ayolah kalian makan orang nunggu ni. Coba itu nengkin. Cepatlah sikit orang nunggu ni. Jalan nunggu apa? Itu nengkin namanya. Tapi kalau cakap kuat, ayah, marilah makan. Itu nengkin dia cakap kuat. Itu cakap kuat. Kan nengkin ya. Yang nanti lain. Orang dalam yang nunggu udah puluh ni, nunggu je. Itu nanti ya. Bercakaplah kepada keduanya dengan perkataannya lemah lembut. Itu Allah ngabur ni. Beri apa? Yang ketiga, yang memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya. Memutus silaturahim. Tadi apa sebab saya nak negur je. Nunggu je, kali je. Berpuling je. Itu tak tahu apa sebabnya. Maaf je. Kalau dia kabur, salah dia boleh minta maaf. Ini dia minta kabur. Ada tak orang jenis orang itu? Ada. Itulah. Jadi tak akan dapat masuk syurga. Bukan masuk syurga, dapat mencium bau syurga pun tak dapat. Ya. Kau ni itu kita nak tadi ya. Lagi apa? Bertakwalah kepada Allah terhadap orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, yaitu hamba saya. Berilah mereka makanan yang kamu makan dan pakaian yang kamu pakai, dan jangan memaksa mereka mengerjakan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya.
Yang mana di antara hamba saya itu yang kamu suka, tahanlah mereka, simpan mereka tu. Bela dulu. Tahan tu, simpan dan bela dulu. Tahanlah mereka. Dan yang mana kamu tidak suka, janganlah juallah mereka kepada orang lain. Jangan diseksa. Jual kepada orang lain. Jangan kamu menyiksa makhluk Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu milik kamu. Mereka itu milik kita. Dan Allah boleh kembalikan. Allah menjadikan kita menjadi milik dia. Dan jika dia mahu, boleh dijadikannya kamu itu milik mereka. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya, sampai berapa kali kita harus memaafkan hamba saya itu? Jawab begini, maafkan dia sampai 70 kali setiap hari. Sehari 70 kali. Berarti sampai bila-bila. Tak ada had. Kemudian hadis lain apa kata Nabi? La yadkhul jannata syai'un malakah. Tidak akan masuk surga orang yang berlaku jahat terhadap hamba hak miliknya. Hamba saya tak kena masuk surga. Kena layan yang baik. Pasal sebelum Rasul, hamba-hamba itu jadi milik mereka dan mereka seksa. Di antara hamba yang kena seksa siapa? Siapa hamba yang kena seksa sama Rasul? Bilal bin Rabah. Diseksa oleh tuannya. Dia apa? Dijemur. Kemudian apa? Suruh dia kembali kepada mensyirikkan Allah. Dijemur dalam padang matahari. Kalau dia minta dia kena batu, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Selalu dia mengucap apa? Ahadun. Maksudnya ahad. Asa. Allah itu Maha Asa. Allah itu tunggal. Begitulah. Sehingga dia ditembus oleh Abu Bakar As-Siddiq daripada tuannya. Jadi ditembus oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia gagal. Baru dia lepas daripada seksa. Dia tak kena seksa lagi. Begitulah bila dia berubah. Dan Nabi sangat sayang dia. Walaupun dia itu orang hitam, kulit hitam, bukan cantik, tapi Rasulullah sangat sayang dia, sehingga dijadikannya bila itu muazzin dia yang pertama, tukang azan dia. Padahal bukan sedap nak suaranya, tapi Rasulullah sayang dia, jadikannya muazzin yang pertama. Jadi Rasulullah tak ada pilih bulu ya. Baik. Lagi apa? Tidak akan masuk surga orang yang berlaku jahat terhadap hak miliknya. Yaitu orang yang dimiliki oleh tangan kanannya, hamba-hamba saya itu. Kena buat baik dengan mereka. Di antara sikap berlaku jahat terhadap hambanya itu ialah tidak memberinya makanan dan pakaian yang cukup. Makan lebih-lebih mereka je, lebih dia dan anak bagi hamba. Padahal tak boleh. Dalam Islam, kalau kita ada hamba, makan apa yang kita makan. Bagi dia makanan apa yang kita makan. Bagi dia pakai apa yang kita pakai. Jangan yang lebih-lebih tu. Yang dah tak guna tu, dah basi tu pun bagi dia. Jangan. Itu hamba saya ya. Dan menyuruhnya membuat kerja-kerja yang dibuat kesanggupannya. Mana yang dia buat? Dia boleh nyapu sampah, lampu, apa? Boleh basuh kain, basuh. Boleh basuh baju, Apa saja dia boleh buat, dia perintahkan. Jangan buat benda yang dia tak ahli nak buat, tak mampu nak buat. Jangan suruh orang begitu. Dengan kuli pun kita tak boleh buat apa itu, itu pula hamba. Jangan di luar kesanggupan dia. Memaki serana. Tahu maki serana? Cakap kamu. You donkey, you stupid. Itu maki dia. Memaki serana setiap masa. Memukulnya dengan tidak tentu sebab. Pang, dia tampuk macam-macamnya. Pesik dia nak kotak.
Pasal dia jadi tuannya, jangan begitu. Nah, jika tuan hamba itu melakukan suatu dari perkara-perkara tersebut, ia akan melakukan apa? Ia akan dituntut dan dihukum di hari akhirat. Di akhirat itu hamba itu akan menuntut balik. Dia telah melakukan zalim kepada aku, telah menyiksa aku, memukul aku, menyiksa aku, mencederakan aku. Nah, esok apa nak jawab? Nah, dosakan hamba, kucing pun tak boleh kita seksa. Anjing pun tak boleh seksa. Apa yang ada dalam rumah kita kena jaga baik-baik. Ini hamba lagi dia kena. Tidak nanti yang di akhirat mereka akan menuntut. Mereka akan dituntut dan dihukum di hari akhirat. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa hadis Nabi SAW. Kalau perlu memukulnya atau memakinya di atas suatu perbuatan yang wajib dijalankannya, dijalankan hukum seperti itu, maka hendaklah jangan sampai ia berlaku zalim. Jangan sampai zalim. Nah, pukul-pukul aja. Karena dia setimpal dengan kesalahan yang dia buat itu. Pukul tak apa. Tapi kabur dia dulu. Kamu buat ini, kamu akan kena dia punya ini. Dia kabur dulu. Ya. Jangan sampai zalim. Jangan sampai menzalimi dia. Jangan melampaui batas, tak boleh. Dijalankan hukuman seperti itu, maka hendaklah jangan sampai dia berlaku zalim. Dan anaknya, apa? Yang berlebihan ataupun melampaui batas. Tetapi jika boleh dimaafkan dan dilupakan saja kesalahan itu, maka itulah yang lebih baik, yang paling baik. Maafkan dia. Waktu kita nak tidur tu maafkan segala kesalahan orang lain. Aku maafkan kesalahan sini, kesalahan ni. Kenapa? Dapat pahala. Itu yang paling baik. Lupakan kesalahan itu, maka itulah yang paling baik dan utama. Dan kerana itu dia akan mendapat pahala yang besar. Orang yang maaf itu pahala besar. Dan Allah dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu Azza wa Jalla? Azza itu Maha Mulia. Wa dan Jalla itu Agung. Azza wa Jalla maksudnya Maha Mulia dan Maha Agung. Allah itu gelarannya Azza wa Jalla. Itu gelaran Allah kan? Kemudian seterusnya, sesiapa yang memiliki binatang peliharaan, kambing ke, lembu ke, kucing ke, atau binatang ternakan, hendaklah ia sentiasa menjaganya dengan baik. Memeriksa keperluannya, ada kudih ke, ada ledak ke, merasa. Ada kena penyakit kulit tidak, mengurus makanannya, jaga makanan dia, yang biarkan itu tak makan berminggu-minggu, uruskan makanannya. Dan segala sesuatu yang diperlukannya, minuman begitu juga. Kalau ia sendiri tidak sanggup, maka hendaklah dia menunjuk seorang menunjuk seorang yang boleh dipercayakan, yang dipercayai dengan itu. Urusan-urusan itu kepadanya. Artinya upah malai untuk menjaga makanan kambing kan, menjaga makanan lembu kan, menjaga makanan obor akan dibeli. Orang tu dia mampu melakukannya. Uruskan. Yang dipercayakan. Urusan-urusan itu kepadanya, sama ada anaknya ataupun khadamnya. Khadam berarti pembantu, pembantu namanya khadam. Jika ia tidak mempedulikan semua itu, maka ia adalah berdosa. Berdosa kalau tak telefon tuan, mana punya? Perempuan, tuan, mana punya? Neraka. Siapa lalu nak neraka yang tengah? Siapa lalu naho api neraka yang tengah? Neraka itu kita tak tahan. Tak ada siapa lalu nahonya. Kerana selemah-lemah api neraka bawa dia sebut ini. Mana kali tak? Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke ni?
selemah-lemah api neraka, sekurang-kurang kuat api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tak perlu nak kata. Banyak orang tak tahu lantak lah pada aku sampai masuk neraka. Ingat neraka tak apa? Api rokok pun tak tahan, kita pula api neraka. 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia nanti yang lebih kuat. Laser, agak saya lah. Laser tu kena besi cahaya besi tu. Itu paling kuat tu api dunia. Tapi selemah-lemah api neraka 70 kali ganda lebih kuat daripada laser. Tapi dia dah masuk terik bukit tau. Dah masuk terik bukit. Rabbana, itu Allah kata ni. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna, kami dah lihat. Dahsyat yang neraka tu. Menggunung-gunung. Dia kena besi cahaya. Kena kayu untung. Kena daging manusia ambil pun. Ambil hancur. Jadi debu. Dan kena dah dengar dalam bukit. Aduh. Ayo. Mana tuan? Ayo. Ayah. Mana tu? Oh my God. I can understand it. Mana tu kan? Jadi bukit kami dah dengar. Jadi apa? Farjina, kembali ke kami ke dunia. Nak minta balik ke dunia orang dalam neraka tu. Dah kena pelopor, dah kena seksa. Nak minta balik ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan. Nak beramal dengan amal soleh. Nak buat ikut cara Islam. Apa saja dia buat ikut cara Islam. Dengan amal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin. Yakin masih tak guna lagi dah. Udah masuk neraka pokok yakin tak guna. Nak yakin bila? Sekarang. Sebelum mati. Yang ini yakin kita Allah itu Maha Berkuasa. Allah itu bersediakan neraka untuk mereka-mereka yang berdosa. Jadi kalau dosa, apa yang buat? Taubat. Apa saja dosa kita lakukan, jangan lepas kita taubat. Kerana Allah suruh tu. Apa kata Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubatnya? Taubat nasuha. Namanya taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhdillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah kata. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Allah akan maaf kesalahan kita dan kita dah taubat. Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dia akan ada surga untuk orang taubat ke masuk surga tau. Dia diberi surga. Ada berapa surga di atas tu? Ada berapa surga untuk orang yang Allah anugerahkan surga masuk di akhirat? 8. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Yang ketiga namanya Ma'wa. Sebab betul Ma'wa. Ingat Ma'wa betul. Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Mana tak? Tuan-tuan dan puan nak menanya mana? Umar nak mana? Sudah. Yang lain tak nak? Nak apa? Nak yang mana? Semua. Kejap-kejap Jannatul Firdaus, kejap-kejap Jannatul Na'im, kejap-kejap Jannatul Ma'wa. Kerana kita di syurga besok, berapa lama? Berapa lamanya?
selama-lamanya. Mana ada tempoh? Jadi kalau ada tempoh artinya tak ada lama-lama. Kejap untuk ambil. Ini dah. Surga. Nak surga, syarat ada apa? Nak syaratnya mesti beriman dan beramal soleh. Itu syaratnya dapat masuk surga. Allah janji dalam Quran banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah mereka gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini mau itu juga, surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya, apa jenis sungai di bawah surga tu? Tuan-tuan dan puan, apa jenis sungai di bawah surga tu? Ada 4 jenis air. Ya, sungai di bawah surga tu, bawah tu, sungai tu. Ya, buka penutup, ambil cedok aja, sungai air sungai tu. Ada 4 jenis air. Yang pertama air yang dokoni. Tak ada korak azam, tak ada kotor-kotor azam tu. Dokoni air tu. Itu yang pertama. Macam air mineral tu. Macam air ni nak bagi saya minum ni. Dokoni ni. Tak ada korak. Nah, yang kedua susu, sungai susu. Sungai susu, tuan-tuan dan puan. Nak susu apa? Susu Cak Tekor, sungai Cak Tekor. Lagi nak susu apa? Susu Cak Junjung, sungai Cak Junjung. Nak susu apa? Das lagi, sungai Das lagi. Apa nak ada? Yang hebatnya susu tu tak pula masam-masam, tak pula basi-basi, sentiasa fresh. Sungai, bukan kena duit, pergi je. Sungai susu. Yang ketiga sungai apa? Sungai apa? Dah lupa. Sungai apa? Sungai Madu. Tahu Madu? Ayo Madu tu manis ke pahit? Manis ke pahit? Manis. Ada perlu tahu manis ngapa tak nak madu? Ngapa tak nak madu? Dia bukan tanda madu, dia tanda bermadu, kan? Ada tak? Tapi di surga besok ada madu dah. Perempuan di surga besok ada madu dah. Apa madu? 72 orang madunya paling koman tu. Itu kalau suami pohon paling malas, paling tak guna. 72 orang kata bidadari kau. Ada dia tak sembuh kan? Ada 72 orang madu tak sembuh kan? Kenapa tak sembuh? Kenapa tak sembuh? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Seronok lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok di surga ya. Mana ada cemburu dalam surga, mana ada marah-marah dalam surga, mana ada diri-diri dalam surga, seronok aja. Itu begitu ya. Kalau dia tamat, itu ayat yang ketiga tadi, yang madu. Ya, yang keempat apa? Apa yang sungai di bawah surga? Apa? Nama apa? Nama apa? Ginista, ada sungai Ginista. Nama apa? Bulldog, ada sungai Bulldog. Lagi nama apa? Nama whisky, ada sungai whisky. Nama champagne, ada sungai champagne. Nama lagi apa? Brandy, ada sungai brandy. Sungai itu. Nama apa? Vodka, ada sungai vodka. Nama konyak, ada sungai konyak. Mau besar ni hebat. Nama Allah hebat. Nama Allah pun hafal. Nak ngajar kena hafal lah. Bukan seorang tu minum, kena hafal. Nak ngapanya. Tempat sungai. Yang hebat itu, minum macam mana pun, tak ada mabuk-mabuk, tak ada pening-pening. Ada apa? Lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi apa? Lagi apa? Lagi sedap, lagi minum, lagi sehat. Tak ada pening. Itu apa juga? Apa dunia ni? Perempuan, apa dunia ni? Minum segala, mabuknya setangki. Itu dalam dunia. Jadi surga tu tak ada mabuk. Minum mana-mana pun, elok je, sihat, walafiat je. Itu dia di surga. Nak kita nak. Perempuan minum tak surga tu? Boleh, minum mana-mana pun.
dunia ni. Tapi akhirat itu semua minum. Semua minum. Tak ada mabuk-mabuk. Lagi hebat puan-puan dan tuan-tuan di syurga. Ya. Minum banyak mana pun, makan banyak mana pun, kenyang banyak mana pun, tak ada pergi sana. Sana tu apa? Tanda. Tak ada buah air kecil dan buah air besar. Jangan kasut ni tak ada berak, tak ada kecil. Itu syurga. Tak ke tak? Sekali lagi, tak ke tak? Itu syurga. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Udah makan kenyang tu tak ada perkara pun kita nak nampak ni tak ada. Nak pergi kecil tak ada. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Tuan-tuan. Dia jadi peluh. Makan jadi peluh. Peluh tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi tu apa? Kasturi tu apa bendanya? Kacang hijau apa boleh. Boleh dengan tepung tu goreng ya. Itu kue kasturi. Kasturi tu apa? Ayo wangi syurga. Dalam bahasa Arabnya miskun ya. Itu ayo wangi syurga. Yang lebih wangi daripada ayo wangi yang paling wangi. Namanya kasturi ataupun miskun. Itu dah. Peluh itu. Dalam dunia ni kalau saya dekat jogging hendak peluh saya kan? Ya, ini pokok orang matinya. Karena wangi penuh. Selain jadi peluh, dia jadi apa? Korban. Jadi apa? Selain jadi peluh, dia jadi apa? Jadi angin. Ya. Makan. Bila keluar angin dia, bobot-bobot. Orang macam ni. Kenapa? Angin itu pula lebih wangi daripada kasturi juga. Peluhnya lebih wangi daripada kasturi, angin pun lebih wangi daripada kasturi. Ya. Ada jadi angin. Di dalam dunia ni kalau keluar angin ke mana? Kalau keluar angin ke mana? Citra. Tengah kamar. Pohon ada. Bangun baunya. Tahu bangun? Bukan bangau tu busuk penuh. Tapi juga busuk wangi. Itu juga. Tak kata tak? Orang taubat tu Allah janjikan dapat syurga tu. Ya. Wa yukaffir asa rabbukum yukaffir an sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yuhdillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada itu mereka tidak dihinakan. Tak ada hina, tak ada jatuh martabatnya. Dan macam Nabi juga. Dan juga mereka yang sama dengan Nabi. Dan ada cahaya di depan, ada cahaya di belakang, ada cahaya di keliling dia. Lalu mereka bermohon, Rabbana atmim lana nurana. Sempurnakanlah cahaya kami itu. Waghfir lana, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Minta ampun. Allah ampun tak? Di surga mesti dapat diampun. Orang taubat itu mesti diampun tak? Dan Nabi kata apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Macam tak dosa. Kalau dosa tak ada tak? Bila ditimpa itu tak ada dosa. Apa jadi? Masa surga macam apa tahu? Allah kata, fa amma man saqulat mawazinu, sambung, fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, dosanya tak ada, pahala yang berat, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Allah redha dengan dia. Nak apa? Nak syurga Allah redha. Nak malaikat syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Itu kalau dia berat timbangan kebajikannya. Orang lelaki nak apa? Nak bidadari. Allah redha. Begitulah sebenarnya. Aku dapat syurga. Bagi mereka yang taubat ya. Waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosaku. Innaka la tughfir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kamu di atas sesuatu itu berkuasa. Atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kamu berkuasa atas setiap sesuatu. Itu untuk orang taubat.
Orang yang taubat dapat surga. Orang yang tak taubat dosa tu kalau tak diampun dah kemana perginya? Neraka. Tapi nak neraka kan? Neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul Jahannam dengan Jahannam betul. Jahannam ada nun, ada satu ada nun. Yang kedua namanya Jahim. Yang kedua namanya Jahim. La tarawunna jahim summa la tarawunna ainal yaqin. Itu mana ayat ni? Surah apa? Surah apa? At-Takasur. Yang tadi Jahannam. Jahannam itu kata Allah. Wa laqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ketahuilah, kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh majoriti jin dan manusia. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Sin Qaf Ra Saqar. S-A-Q-A-R Saqar. Itu untuk Saqar itu apa? Untuk orang yang tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang mereka yang dimasukkan neraka Saqar. Dengar ayat tuan-tuan dan puan. Orang yang tak sembahyang nanti akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Tak benar kan? Dibangkitkan Allah muda jadi babi hitam. Kemudian dibelenggu. Tahu apa dibelenggu? Diikat kaki tangan tu. Tangan diikat ke tengkuk. Kaki pun diikat juga. Kemudian ditarik, diheret daripada kubur sampai ke dalam masa. Ya. Babi tu, udah ada babi itu cantik ke buruk? Babi itu cantik ke hodoh? Hodoh. Hitam tu. Lagi hodoh. Udah lah hodoh tambah hodoh ni. Sampai ke dalam masa. Udah ada masa dia masuk dalam neraka namanya Saqar. Nama nerakanya Saqar. Ditanya mereka, orang yang ahli Saqar tu ditanya. Apa kata Allah? Ma salakakum fi Saqar? Mengapa kamu ni masuk dalam neraka Saqar ni? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang tak sembahyang. Itu nama nerakanya Saqar. Betul tak? Yang tiga, yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir, sin ain ya ra, Sa'ir ya. Yaitu untuk mereka-mereka yang menerima kitabnya dari belakangnya. Esok ada convocation besar-besar, ada penyampaian sijil, ada terima sijil dari belakang. Tangan kiri itu nyucuk dada, tembus sampai belakang. Itu ambil dari belakang. Mana tahu ni Allah tahu. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, dia akan menjerit kecelakaan. Menjerit dia, celaka aku. Dan dia masukkan dalam neraka yang namanya Sa'ir. Itu yang keempat. Sebenarnya yang kelima namanya Hutamah. Apa Hutamah? Kalla yunbazanna fil Hutamah wa ma adraka mal Hutamah narullahi muqadatun lati tattali'u 'alal afidah. Bahkan mereka itu akan dicampur dalam neraka yang Hutamah. Tahukah kamu apa yang dikatakan Hutamah itu? Hutamah itu ialah api neraka yang membakar orang dalamnya sehingga jantung sampai hati dia dibakar. Hutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka dia menjadikan Hawiyah sebagai maknya. Hawiyah apa? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan Hawiyah? Yaitu api neraka yang besarkan tak nyada. Jadi maknya enak tu pada mak. Dia peluknya, diciumnya, ditimang-timangnya, lambung-lambungnya. Yang lambung apa? Hawiyah. Api neraka. Itu namanya yang kena. Yang kedua namanya Ladha. Kalla innaha ladha. Lam dhad dia ada titik. Namanya Ladha ya. Itu tujuh neraka. 8 surga 7 neraka. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. Itu namanya tanda. Allah jadikan 8 surga dan 7 neraka. Yang neraka mana dah? Kalau ya, akan kita baca berbakti kepada tetangga, jiran-jiran kita sana ya.
Baik, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin